Okay, 8.0 rotational of rigid body, rotational of rigid body. Untuk kuliah hari ini kita boleh habis ya. Ini saya dah terangkan dalam video yang lepas. Kemudian equilibrium of uniform rigid. Cuma you kena tahu define torque. Ya, ini pun ada dalam video. Okay, rotational dynamic. Define and use moment of inertia of a uniform rigid body and then state torque. Kemudian saya akan jelaskan secara ringkas conservation of angular momentum. You should be able to define angular momentum and then state the principle of conservation of angular momentum. Selebihnya adalah dalam tutorial. Sebelum kita pergi jauh lagi, cuba tengok. Cuba tengok persamaan asas ini. Analogi. Ya, di sini linear, di sini rotational. Di sini linear, di sini rotational. Begitu juga dengan di sini linear, di sini rotational. So, kita dah tahu sebelum ini. Hubungan dia adalah, kita panggil ini displacement, initial velocity, final velocity, tangential acceleration. Yang ini tambah angular saja. Angular displacement, angular velocity, initial velocity, angular final velocity, ya. Semua angular acceleration. Relation dia tambah saja S tambah dengan R is equal to R theta. U is equal to R omega naught. V is equal to R omega final. Sebab final dengan final. A is equal to R alpha. Kemudian T sama T. T tidak berubah. Begitu juga untuk kes yang ini. Ya. Cuba tengok V adalah omega is equal to omega naught plus alpha T. Theta is equal to omega naught T plus half alpha T square. Omega kuasa 2 sama juga dengan omega naught kuasa 2 campur 2 alpha theta. Theta is equal to half omega naught plus omega T. Kemudian ada lagi F. F is equal to MA. Untuk di sini torque is equal to I alpha. Kat sini apa lagi? Momentum. P is equal to MV. Untuk yang rotational, ini kita akan masuk Untuk yang rotational, kita panggil angular momentum. Ini momentum. Ni daya, ni torque. Daya yang menyebabkan pergerakan linear, daya yang menyebabkan gerakan putaran, memutar. Ini adalah momentum linear, ini adalah untuk rotational. Kita panggil angular momentum. Simbol dia capital L is equal to I omega. Ya. Analogi dia adalah analogi dia F dengan torque. Analogi dia lah F dengan torque. M dengan moment inertia. Ya. P dengan P is linear momentum, yang ni angular momentum. Ya. So M dengan I. Tengok M I. V linear velocity, angular velocity. Acceleration, linear acceleration, angular acceleration. MI. F dengan torque. Momentum dengan angular momentum. Ini sangat-sangat penting. Seterusnya, saja pengenalan sahaja. Kemudian saya akan tunjukkan rotational dynamic. Ya. Ini dibagi satu case. Katakanlah satu disk ataupun satu jasad yang pipih. Awak pivot dia di sini ataupun awak paksikan di sini. Jadi di sini merupakan pusat putaran. Ini untuk apa? Kita nak define apa
Apa itu moment inertia? I, capital I yang tadi. Dia analogi dia sama dengan M. Analogi dia sama dengan M. Okey, untuk linear dan rotational, nanti kita tengok. Okey, define. So kita perhatikan, consider satu objek yang kita paksikan di sini dan dia merupakan paksi putaran, dan consider kat sini ada partikel M1, partikel M2, M3, M4. Sepanjang awak buat putaran, jejari dia tetap sama. Jejari R1 tak berubah, jejari R2 tak berubah di mana-mana sudut dia berada. Jejari R1, R2, R3 dan R4 tidak berubah. Jadi, kita katakan dalam satu jasad ini ada 4. Contoh dia lah, dia ada banyak lah. Ada N partikel. Setiap partikel itu dia ada jisim masing-masing. So, kita susun dia macam ni. Susun. So, I is equal to M1 R kuasa 2, campur M2 R kuasa 2, campur M3 R kuasa 2, campur M dan seterusnya, kali dengan R kuasa 2, kali dengan R kuasa 2. Jadi, kita jumlahkan semuanya. Kita boleh tulis secara matematiknya. I is equal to jumlah kesemua M yang bermula daripada 1 sehingga N kali dengan R yang bermula daripada 1 sehingga N kuasa 2 kan. Kemudian jumlah-jumlah ini kita panggil moment of inertia. Moment of inertia. Apa dia moment of inertia? Adalah jumlah. Moment inertia adalah jumlah kesemua-semua ni yang kita buat tadi. So, moment of inertia I, the symbol is I. I adalah moment inertia. The symbol of moment of inertia is capital I. Is defined as the sum of the product of the mass of each particle and the square of its respective distance from the rotation axis. So, beginilah. Ini secara matematik. Secara perkataan dia adalah ini. Ini kita kenali sebagai moment of inertia. Jadi moment of inertia untuk different type of object adalah berbeza. Type of object adalah seperti solid cylinder, lagi sphere, solid sphere, hollow sphere. So dia ada persamaan masing-masing. Inilah. Yang dalam exam dia akan diberi, bagaimanapun awak kena faham dari mana datang dia. Datang dia dari partikel-partikel yang di dalamnya. Jumlahkan semua M dia kali dengan R kuasa 2. Dan kita akan dapat ni. Ini untuk silinder yang berbeza-beza. Okey ya. Pekali dia semua MR kuasa 2, semua MR kuasa 2. Cuma pekali dia yang membezakan jenis objek tersebut. Kalau silinder, solid silinder, dia ada hollow silinder. Hollow silinder macam ni kot. Dia dalam dia kosong. Kalau solid silinder dikali dengan setengah. Kalau tin silinder or shell, dia tak ada kali dengan setengah, dia sama. Seperti yang saya tunjukkan awal tadi. Tapi kalau dia solid sphere, dia 2/5. Kalau dia solid sphere, dia 2/5. Kalau dia dalam dia kosong 2/3. Cuba tengok antara silinder ini dengan silinder ini. Di sini dia buat paksi putaran dia di tengah-tengah. So 1/12 sebab dia tengah-tengah. Tapi untuk kes ini di hujung. Di mana-mana satu hujung tu dia pivot kat hujung dia dan dia buat putaran. Maka moment inertia dia berbeza 1/3. Jadi ini awak kena tahu tidak semua bentuk equation dia adalah begini. Ini asas dia saja. Lepas tu kali dengan pekali dia mengikut bentuk. Okey. Kita telah pergi kepada 8.3.
8.3. Apa itu moment inertia? Apa itu moment inertia? Dia adalah jumlah semua partikel, ya. M R kuasa 2. Itulah learning outcome yang awak kena tahu. 8.3 define and use. Kemudian state torque is equal to R cross F. Torque is equal to R cross F. Ataupun torque is equal to I alpha. Torque is equal to I alpha. Okay. Ada lagi satu. State torque is equal to I alpha. Tadi kita belajar pasal torque is equal to R cross F. R cross F. Tapi untuk yang ini, torque is equal to I alpha. Moment inertia kali dengan alpha. Moment inertia tadi bergantung kepada bentuk objek kali dengan alpha. Apa dia alpha? Angular acceleration. So when a rigid object is subject to a net torque, net torque ni maksud dia yang torque dia tidak kosong. It undergoes an angular acceleration alpha. Dia ada angular alpha, dia ada nilai. The angular acceleration is directly proportional to the torque. Ini ayat dia. Torque. Ini kita menggunakan Newton's second law, F is equal to ma. Analogikan F sama juga dengan ma. F sama juga dengan ma. Analogi untuk rotational M adalah I. So, dia jadi I alpha. I alpha ni milik siapa? Milik torque. Iaitu daya yang dikenakan dan dia menyebabkan gerakan putaran. Ini daya yang dikenakan dan dia menyebabkan gerakan linear. F is equal to ma. Torque is equal to I alpha. Ini untuk putaran. Analogi dia, F dengan torque itu adalah beranalogi. M dan I analogi dia. Okey, itu saja untuk state and use torque. Use just substitution sahaja. Boleh tengok pada macam ni lah. Kita tengok. Example ni nanti saya akan send pada dalam grup WhatsApp. Seterusnya saya nak pergi kepada yang terakhir. Conservation of angular momentum. Apa yang dikatakan conservation of angular momentum? Okay. Ini adalah subtopik yang terakhir bagi chapter 8. Equation dia boleh ditulis sebagai, P adalah untuk linear. L capital adalah untuk rotational. Dan kita panggil ini adalah momentum. Dan yang ini kita panggil angular momentum. So, dia adalah beranalogi. So, kita buat P is equal to mv. Ini adalah momentum untuk linear. Yang di sebelah sini adalah untuk rotational. P dengan L. M, I, V adalah omega. Okey, ini adalah persamaan bahagi angular momentum. Untuk angular momentum. Jadi, apakah angular momentum sebenarnya? So, angular momentum is defined as a product. Sebab kita tak perlu pergi jauh-jauh, tak perlu buktikan sebab kita menggunakan analogi saja untuk kes ini. Sebab pergerakan linear motion dengan rotational motion, dia saling berkait. Boleh buat secara analogi. Boleh dibuat dan dibuktikan secara analogi. So, simbol untuk angular momentum adalah capital L, I, omega. L adalah angular momentum. I adalah moment of inertia of a body.
omega adalah angular velocity. I bergantung kepada bentuk objek tersebut. I adalah bergantung kepada bentuk objek tersebut. Jadi apakah angular momentum? Angular momentum is defined as the product of angular velocity of a body and its moment of inertia about the rotation axis. Jadi dia adalah vektor kuantiti. Sebab dalam linear pergerakan, linear motion, momentum juga adalah vektor. Jadi untuk angular momentum pun dia adalah vektor. Dan unit dia adalah kgm kuasa 2s minus 1. Cuba kita tengok. Seterusnya. Tadi kita define. Dan ni kita nak state the conservation of angular momentum. Sebelum ni kita dah tahu prinsip keabadian momentum ya untuk linear. Pi is equal to P. Kita ada buat macam ni. Conservation of linear. Kita ada banyak ya. Kita ada buat E initial, tenaga initial is equal to tenaga final. Ini adalah conservation of energy. Conservation of energy kan. Kemudian kinetic energy. Kemudian momentum. P initial is equal to P final. Maksud dia momentum awal, jumlah momentum awal sama juga dengan jumlah momentum akhir. Now kita L. L initial is equal to L final. Kita kenali dia sebagai conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. Dia adalah Li, the sum of L subscript I is equal to the sum of L subscript F. Sebab apa? Sebab I omega is constant. L is I omega. Apa dia L? L adalah angular momentum. Tapi kalau untuk linear, momentum adalah P. Momentum adalah P. Sama juga dengan mv. So, this is the analogy. M adalah I, V adalah omega. So, dia mestilah constant. Dia mestilah constant. Sama juga, semua sama. Semua sama prinsip dia. Prinsip dia sama seperti ini. Conservation of energy, conservation of momentum. Now, we go to conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. Bolehlah ditulis seperti ini. Ini bermaksud the sum of I. Ni dah ada dah. The sum of I. The sum kalikan dengan ni akan dapat I final omega final. Cuba kita tengok case penari belet ni. Penari belet ni. Dia tunjuk dekat sini R dia besar. R dia besar. Di sini R dia kecil. R dia besar. I dia kecil. Apa hubungan I dengan R? Apa hubungan I dengan R? Apa hubungan I dengan R? Dekat sini, cuba tengok. Dia buka tangan dia menyebabkan radius dia besar. Ni dia katup. Dia katup dia punya tangan membuatkan radius dia kecil. Dan kita tahu I is equal to MR kuasa 2. So, I ni berkadar terus dengan R kuasa 2. Berkadar terus dengan R kuasa 2. R tambah aja, I lagi banyak tambah. Sebab dia kuasa 2. Bila R bertambah, dia I lagi sangat. Contoh sekarang, bila awak buka tangan awak, so R adalah tinggi. Apa yang jadi? Bila R tinggi, yang berlaku dekat sini I pun tinggi. Apa yang berlaku pada momentum? Angular momentum L is equal to I alpha. Ni sama juga dengan constant. Constant. Ni sama juga dengan constant. Apabila I tinggi, L adalah constant. L adalah constant. Sebab L adalah constant. Apa dia L? Angular momentum. Sekarang I alpha, dia mestilah sama juga dengan constant juga. I alpha sama juga dengan constant juga. Apa yang berlaku dekat sini? Bila I tinggi, alpha akan rendah. Untuk dia buka tangan ya, dia buka tangan. R dia adalah tinggi. Bila R tinggi, I tinggi. Apa yang berlaku pada angular acceleration? Angular acceleration dia rendah. So dekat sini angular acceleration dia rendah.
Dekat sini angular acceleration dia tinggi. Sebab apa? Sebab kat sini I1 besar daripada I2. Kenapa I1 lebih besar daripada 2? Sebab R dia, R1 ni lebih besar daripada R2. Ni 1, ni 2. Tolong fahamkan ya. Kita akan dapat macam ni.